Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili dan Sarofi Zahja Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Belia Brunei bawah 18 tahun. Penambahan BIBD Connex meningkatkan jangkauan komuniti dan rangkuman kewangan di seluruh negara. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sara, binti Pengiran Haji Saleh Rahman, berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Belia Brunei bawah 18 tahun 2025-2026 antara DP MMFC dengan Indra SC. Perlawanan berlangsung petang tadi di Stadium Mini Jerudong Park. Berangkat sama anak anda Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Anak anda Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim beraksi sebagai Ketua Pasukan DPMMFC. Pada perlawanan kali ini, DPMMFC menewaskan Indra SC 5-0. Liga Belia Brunei bawah 18 tahun dianjurkan oleh Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD. BIBD melancarkan penambahan baru secara rasmi siri BIBD Connex dengan kemudahan baharu di daerah Temburong. Penambahan baharu tersebut mencerminkan usaha berterusan bank berkenaan untuk meningkatkan jangkauan komuniti dan rangkuman kewangan di seluruh negara di bawah konsep mengeratkan hubungan dalam kalangan masyarakat. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi BIBD. Direka dengan kesedaran alam sekitar dan kemampanan yang mengetengahkan rekaan cekam tenaga serta akan menggabungkan penuaian air hujan dan memastikan impan minimum kepada alam sekitar. Sebagai kemudahan ketiga dalam siri BIBD Connex, projek Temburong mengetengahkan beberapa kemudahan utama untuk dinikmati oleh penduduk setempat. Ruang boleh disewa bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Lokasinya di sini ini dia hampir jembatan Sultan Omar Ali Saifuddin itu kan. Jadi kalau orang kan ke Temburong dari Bandar Seri Begawan ataupun dari jiran kan dari Sabah, orang boleh berhenti di sini untuk berehat, makan dan menikmati suasana di sinilah dengan pemandangan jembatan Sultan Omar Ali Saifuddin itu. Sementara itu, BIBD Connex Pop-up Market juga dilancarkan pagi tadi di bangunan BIBD Connex baharu di Labu Square, daerah Temburong. Pelancarannya adalah sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.
Kira-kira 40 vendor menyertai pop-up market yang berperanan penting dalam menyatukan usahawan tempatan dan perusahaan kecil dan sederhana termasuk peserta BIBDC tempatan bagi mempamerkan produk masing-masing. Pop-up market dibuka bagi kunjungan orang ramai pada 13 hingga 15 Julai, 18 hingga 20 Julai, 25 hingga 27 Julai dan 1 hingga 3 Ogos 2025. Dengan adanya projek BIBD Connect yang ada di Labuan Square ini dapat membantu perniagaan kami untuk mempromosi dan kami dapat mengembangkan lagi lah hasil-hasil produk kami dan seterusnya dapat diperligakanlah kepada orang ramai. Datanglah beramai-ramai, bawa family, kawan, sokong tak kami yang berniaga kecil-kecilan ni lah. Tanpa sokongan bis diorang ni, kami ni kita ni tidak ada apa-apanya lah. Itulah yang kami harap. Acara bicara bermanfaat menjadi ejen perubahan dalam menyebarkan cahaya Islam dengan penuh hikmah dan keikhlasan. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Sempena Hari Keluarga Mukim Mentiri, Majlis Perundingan Mukim dan Majlis Perundingan Kampung Mukim Mentiri mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan pagi tadi di Kubah Makam Diraja. Antara yang hadir Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Laman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Akademi Dakwah 5.0 merupakan platform bagi melahirkan pendakwah yang berkualiti dan berwibawa. Program diteruskan untuk sesi keempat dengan bicara bermanfaat bersama pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Sesi pagi tadi berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah Brakas. Bicara bermanfaat bersama Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh membawa mesej mendalam berkenaan tanggungjawab dakwah dalam konteks semasa serta perkongsian pengalaman. Para peserta diberikan ruang untuk berdialog secara langsung menjadikan sesi tersebut lebih interaktif dan bermakna. Acara seumpama ini antara lain menanamkan nilai-nilai positif ajaran Islam sekaligus menjadi ejen perubahan menyebarkan cahaya Islam dengan penuh hikmah dan keikhlasan. Sebagai generasi muda perlu mengambil inisiatif dan apa sahaja sumber-sumber yang ada untuk meningkatkan diri dengan pendidikan yang ada daripada peringkat sekolah rendah sehinggalah ke peringkat yang tinggi agar wawasan Brunei 2035 iaitu mempunyai rakyat yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi dapat dicapai. Bagi negara mencapai hasrat untuk mempunyai tenaga kerja berilmu dan ekonomi yang berdaya tahan menjelang 2035, generasi muda disaran mengikuti pelbagai kursus latihan teknikal atau pembelajaran sepanjang hayat untuk membentuk generasi yang berjaya dan celik kemahiran pada masa akan datang. Menggunakan pendekatan secara kemahiran-kemahiran TVET itu dapat menjadi salah satu daripada niche area yang perlu diberikan penekanan. Pendidikan secara berkemahiran tinggi ini merupakan satu perkara yang amat diperlukan oleh negara, especially membentuk negara yang mempunyai kecukupan dari segi high skill workers. Sebagai seorang rakyat Brunei, kita ni semua mempunyai peranan sama ada kecil atau besar untuk merealisasikan wawasan negara 2035, terutama untuk mencapai salah satu matlamat yang utama adalah mempunyai rakyat yang berpendidikan tinggi dan berkemahiran tinggi. Bagi saya, peranan kita ni sebagai belia
adalah untuk sentiasa tingkatkan kemahiran sama ada melalui kursus, latihan teknikal atau pembelajaran sepanjang hayat. Bila belia celik kemahiran, lebih mudah bagi negara mencapai hasrat untuk mempunyai tenaga kerja berilmu dan ekonomi yang berdaya tahan menjelang 2035. Antara perkara yang dinyatakan dalam Al-Quran, punca keberkatan hidup adalah membayar zakat dan harta yang diinfakkan akan memberikan ketenangan dalam jiwa dan membersihkan hati. Harta tidak akan habis atau berkurang kerana adanya keberkatan. Perkara itu antara intipati tazkirah semasa malam munajat, anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama kali ke-190 semalam. Malam munajat disemarakkan oleh para peserta skim bimbingan lanjutan mu'alaf siri ke-109 lelaki Pusat Dakwah Islamiyah dan Jawatan Kuasa Ta'mir serta jemaah dari Masjid Kampung Sungai Liang daerah Blain dan beberapa buah masjid termasuk surau dan balai ibadat di seluruh negara. Ingin menikmati hidangan kopi dalam suasana yang tenang dan santai? Driftwood Cabin Cafe mungkin ada jawapannya. Untuk mengetahui lebih lanjut, Nur Afrina Syazwani Nur Aizam ada laporannya. Dengan konsep rustik dan mesra komuniti, Driftwood Cabin Cafe menawarkan suasana berbeza dan unik dalam menikmati hidangan. Walaupun baru beroperasi tahun lalu, namun kafe yang diusahakan oleh belia tempatan ini memberikan pengalaman baharu kepada pengunjung, terutama mesin kopi lama dan perabot yang diperbuat dari bahan kitar semula, termasuk kayu hanyut. So, kafe ni very unique lah pasal every time you come in, there's always something different lah. There's always something new. We have the new foosball table juga. So sometimes we change up the games. Dulu we used to have a ping pong table. So I think the decorations juga. There's a lot of like hidden trinkets around the corner. So you never get bored kalau you duduk dalam sini. It's nice to observe and take in advice. Maybe start the business now and make mistakes. It's okay to make mistakes because you're still young and you learn a lot of stuff along the way. Because takut nanti you might regret not doing it. And yeah, I think you just need a little push from other people juga, like encouragement and support juga. Dengan menjadikan ibu bapanya sebagai inspirasi, pemilik Driftwood Cabin Cafe ini memperlihatkan kegigihan anak muda dalam berdikari serta membuktikan umur bukan penghalang untuk berjaya dalam perniagaan. Laporan Nur Afrina Syazwani Nur Aizam untuk Berita RTV. Kerja-kerja penyucian tangki air Merangking A dan tangki air A2 Jalan Kelajau, Perumahan Negara Penaga akan dijalankan esok 14 Julai. Kawasan yang terlibat Kampung Merangking dan kawasan sekitarnya. Kerja-kerja penyucian akan dijalankan bermula 8 pagi sehingga selesai. Sebahagian kawasan terlibat kemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan-kawasan tanah tinggi. Sementara kerja-kerja penyucian di Jalan Kelajau, Perumahan Negara Penaga dan kawasan sekitarnya juga akan dijalankan bermula pukul 8 pagi sehingga selesai. Untuk sebarang permohonan pembekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Lebih 150 peserta menyertai Hijrah Wang 3.0 sempena sambutan awal tahun baru Hijrah 1447 di Masjid Sultan Sharif Ali, Kampung Sengkurung. Aktiviti pagi tadi dianjurkan bersama oleh Jawatan Kuasa Ta'mir Masjid berkenaan dengan kumpulan belia Syababul Iman dalam menyuntik kefahaman
tentang makna hijrah dalam kehidupan seharian melalui aktiviti fizikal dan tarbiyah. Antara yang hadir yang berhormat Awang Haji Saleh Bustaman bin Haji Zainal Abidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Aktiviti waqatan sejauh kira-kira 3 km mengelilingi kawasan sekitar masjid dihasrat menyemarakkan semangat hijrah dalam kalangan masyarakat, khususnya generasi muda melalui pendekatan sihat dan santai yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kudang pagi tadi mengadakan tazkirah subuh dan program Riadah Hijrah sempena sambutan awal tahun Hijrah 1447. Lebih 200 orang menyertai riadah berkenaan. Antara pengisiannya berjalan kaki sejauh 3.5 km dan riadah berbasikal 11 km. Selain mengambil iktibar sejarah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riadah hijrah dihasrat memberi kesedaran kepada masyarakat untuk meningkatkan tahap kesihatan dengan amalan cara hidup sihat. Kejohanan bola keranjang Piala UC 1000, pasukan TK CJMM dan Unico menempa slot ke separuh akhir selepas menyingkirkan lawan masing-masing. Perlawanan berlangsung semalam di gelanggang bola keranjang Batu Bersuran, Gadong. Perlawanan pertama menyaksikan pertemuan antara TK CJMM berjersey kuning dengan Propel. Perlawanan berkesudahan dengan TK CJMM menentukan Propel 86 berbalas 83. Dalam perlawanan kedua, pasukan Unico berjersey merah menguasai rentang permainan menentang OBS. Unico menang dengan keputusan 72 berbalas 57.